Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sekali lagi, ini dia gempak ya. Apabila hari ini saya membawakan Anda untuk mendengar kenyataan daripada Datuk Abdullah Sani. Memang paduh, memang panas ya. Beliau membalun kaum-kaum mereka yang mempersoalkan keputusan yang di Pertuan Agong. Begitu ramai yang terkena ya. Mungkin lepas ni mereka boleh masuk gua lah, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya membawakan Anda ya ucapan terkini ya daripada YB Abdullah Sani berkaitan dengan isu panas yang masih hangat diperkatakan di media sosial ketika ini, isu pengampunan Najib Razak, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Brother, saya nak bagi tahu kat you siapa yang gadai 23,000 hektar tanah di Kelantan. Dia buat ladang musangking. Melayu dapat ke? Ini baru cadangan. Saya yakin, saya tidak nampak Datuk Anwar Ibrahim akan bersetuju kerana baru cadangan. Jadi okey kita bantah. Katanya hari ini ke besok dia nak buat satu mesyuarat apa semua. Jalanlah, kalau kita tak setuju bantah. Bukan, tak ada masalah. Yang paling penting saya haraplah pemain-pemain politik mesti berbesar hati untuk memohon maaf jika berlaku kesilapan. Orang Melayu ni kalau mohon maaf tak ada masalah. Minta maaf lah katanya. Jangan ego sangat lah. Betul, Datuk. Tapi saya nak ninggung sikit Datuk, apa nama ni, Kamal Amir cakap tadi tu pasal campur tangan. Ada antara Perdana Menteri nak suruh campur tangan Presiden UMNO. Dia ada realitinya begini ya saya. Kita tengok kes yang berlaku di sekitar Anwar Ibrahim. Ustaz Wan Ji itu adalah salah seorang penasihat anak muda kepada Anwar Ibrahim. Wan Ji Wan Hussein. Ustaz Wan Ji ni, orang kalau agama tu paling kanan dengan Anwar lah. Tapi ketika dia dihukum, Anwar tak campur. Dan dia dihukum 6 bulan penjara. Yeah. Can you imagine, orang kanan dia yang menasihatkan agama tu, dihukum dan dia tak ambil campur langsung dalam soal untuk memberikan kebebasan kepada Ustaz Wan Ji. Begitu juga, kalau kita rasa kata dendam kesumat lah. Dendam kesumat, campur tangan dan sebagainya tu. Yang sekarang yang berlaku dalam keadaan sekarang ni, apabila Kepada Tuanku dan Pertuan Agong telah menggunakan kuasa baginda untuk memberi pengurangan kepada Datuk Seri Najib. Sebagai rakyat Malaysia, Datuk Seri Najib berhak untuk memohon pengampunan. Yeah. Semua, macam kita tengok zaman Mu'taha Hashim dulu, yang dihukum mati sebab dia membunuh Datuk Taha. Ya, hukuman mati. Betul. Ya, tapi dia dapat pengampunan dan pengampunan itu hak dia memohon. Kali pertama. Semua orang boleh memohon. Kali pertama. Ya, pertama. Kali kedua, dibebaskan. Dibebaskan. Hukuman gantung itu ditarik balik, kau dibebaskan. Dan kuasa itu kuasa agung. Dan apa yang mampu dibuat oleh Datuk Seri Zahid kena diserang dan juga Datuk Seri Anwar tak campur dalam apa yang dimaksudkan oleh surat keliling yang dibuat oleh Dr. Zaleha itu, mencerminkan bahawa itu kuasa mutlak tuanku. Tapi kan datanglah si satu orang lawyer ni pula pun kata, dia kata ini bukan, I think Agong nak pengampunan penuh, tetapi telah terhalang pandangan-pandangan yang lain. Tolonglah, kamu senior lawyer lah, PE. Kamu senior lawyer. Berwataklah sebagai senior lawyer. Jangan mengeruhkan keadaan. Jangan meletakkan persepsi itu dalam di kalangan rakyat untuk fokus kepada lain tajuk, iaitu siapa yang jatuhkan hukum. Jangan mencabar kuasa yang ada kepada Tuanku dan Pertuan Agong. Baginda dah semungkin dia dah buat keputusan tu. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku pada Mu'taha Hashim, apa yang berlaku pada Datuk Harun, dah banyak lagi beratus orang dapat pengampunan. Apa peluang Datuk Najib untuk diberikan hak dia tu? Apa masalah dia? Yeah. Dia berhak, dan UMNO sekarang memohon supaya pengampunan itu diberikan pada Datuk Najib. Teruskan. Itu kerja masing-masing, dan kuasa itu kemudian berbalik kepada Agong. Betul. Dan kalau Agong kata yes lah. Kalau dia kata no, kita boleh buat apa? Kita jangan derhaka ke bawah duli raja-raja. Jangan. Kita ni kerajaan negara, kita ni perlembagaan beraja. Ingat tu. Kau jangan ingat kau nak pertikaikan Agong punya kuasa. Kau siapalah?
Kalau kau tak sudi duduk Malaysia, kau dibelah lah. Ini negara undang-undang. Dan kita menghormati perlembagaan. Sudah, full stop. Buat kerja masing-masing. Kemudian kalau Datuk Seri Najib nak buat raya luar negeri, silakan tuhan dia. Dia jangan pertikaikan. Ada pula 1, 2, 3 puak ni. Kena parti saya pun saya dah pening kepala. Dah tiba-tiba datang pula. Tukarkan Presiden UMNO lah, sama macam lah hukuman ini dijadikan sebagai satu keberuduman sport. Engkau ni dah lah satu masalah saat ini dia timbul. Engkau timbulkan masalah berat lagi satu pula. Yang kau nak campur tangan dengan politik parti orang tu pasal apa? Jagalah parti kita ni jaga elok, buat kerja, kasih keyakinan rakyat itu pada kita. Okey, yang bab ke hak itu pulangkan balik pada hak. Banyak orang bertanya kenapa UMNO begitu begini. Saya nak bagi tahu, pagi pimpinan UMNO merasakan bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan perbicaraan. Sebab itu kita merayu. Kita bukan menekan. Kita bukan nak melakukan muslim begitu. Tidak. Kita merasakan. Kita mahu keadilan. Jadi sebab bila hukum, tapi kita tidak menyanggah apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Sebab itu kita membuat permohonan rayuan. Sebab itu Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zahid Hamidi tak pernah campur dalam keputusan ni. Kena faham begitu. Dan kenapa pula mereka nak disalahkan? Sekarang ni Datuk Seri Zahid Hamidi batalkan himpunan untuk dia panggil ekonomi Bumi Putera tu untuk dia ada tumpukan kepada isu Datuk Seri ekonomi. Jadi sekarang ni buatlah kerja masing-masing. Tak payah yang satu pula lawyer pula datang pula ni lawyer ni datang pula dengan pandangan doktor kata kami takut ini akan menjadi mudarat. Dah berapa puluh tahun zaman-zaman berlalu dah kuasa itu tetap di situ, tak berubah pun. Yang kau takut sangat tu pasal apa nak bagi orang takut. Dan sekarang ni persoalan ni kau nak bagi orang takut. Dan apa yang takutnya? Kita ni bawah naungan raja-raja. Kita kena akur bahawa kita di Malaysia ini perlembagaan kita, perlembagaan beraja, raja berperlembagaan. Kita kena faham gitu. Takkan lawyer kan, saya nak beri penjelasan pada lawyer. Tenging sangat kan kamu semua ni? Tapi tak faham. Masih lagi bangkit soal ni. Lawyer ni cakap macam ni. Saya rasa semak otak saya tengok kebangangan yang ada kepada lawyer kita ni. Minta maaf. Inilah yang saya nampak ni Datuk Seri. Dan apa yang saya nak rumuskan dalam segi Datuk Seri Najib tu hak dia. Dan dia kata dia rasuah dan sebagainya. Satu anak Mahathir ni Mukris. Dia kata ada pengurangan hukuman kepada Najib ini seolah-olah Anwar menyokong rasuah. Cakap Anwar menentang rasuah. Dia cakap macam tu. Jadi saya pun pelik juga. Dia cakap ni dia tak cermin muka ke? Okey lah macam tu. Macam zaman Mohd Hashim dulu zaman sama. Bapak dia. Mungkin bapak dia ni menyokong pembunuh lah kot. Kalau panggil itu dia dah ambil sebagai angle tu. Dia ambil dari situ. Kita tidak menuduh. Tapi dia cakap itu cakap sebelum bismillah ni masalah ni. Satu keduanya. Dia bercakap ni seolah-olah macam dia menganggap bahawa serangan itu tidak ada batas untuk dia nak merujuk pada diri dia. Tunjuklah pada diri kau tu. Yang kau nak kata kat orang tu kau lebih teruk, lebih buruk daripada orang tu. Ini harus diingat. Sebab itu saya, bila dia bagi statement tu, saya rasa menyampah meluat pun ada. Jadi bangang ke, dia tak tengok ke cermin tu. Bapak kau punya zaman bahawa banyak orang telah diberikan pengampunan. Yang berbunuh dan sebagainya tu. Itu kategori apa tu? Kategori apa? Kalau kau kata Datuk Seri menyokong rasuah. Pasal Ken Najib, itu hak. Najib nak minta pengampunan. Itu hak dia. Betul juga dengan Mohd Hashim. Itu hak dia. Janganlah kau nak buat kelang kabut kalau nak mengeruhkan keadaan seolah-olah kau tu bersih. Kau tu berulah kau tadi. Apa yang berlaku pada kau? Itu yang masalah yang berlaku pada politik negara kita ni. Dan saya nak menambah, bila ke politik negara kita ni, saya kadang-kadang kecewa juga Tuan Syed. Apabila rakyat biasa tidak ada batas untuk melontarkan serangan politik dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kata-kata nista. Bukan lagi budaya Melayu. Kita ni kalau Tok Pengulu dekat kampung tu pun, kalau kita marah pun, bisik-bisik aja Tok Pengulu ni betul ke? Putusan dia. Okay. Sini tidak. Kalau Datuk Seri Hamidi, Panak Ponorogo lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula, dituduh apa lagi? Macam-macam. Malanon lah. Macam-macam. Yang baru ni pula si, siapa tu, Papa Gomo, dia kata, ni ketua pengarah di Azhar Baki, anjing.
Oh, dia kata anjing. Saya nak betul lah Datuk Seri. Saya betul-betul saya nak minta lah. Saya nak minta betul-betul lah. Menteri laksanakan sekadar segera dan pastikan bahawa pengkhianat dan juga perosak negara ini dihukum semaksimum-maksimumnya. Seperti mana yang berlaku baru ni, katanya tiga orang tuanku panggil ke Istana Negara untuk mengambil alih kerajaan ini dan sebagainya. Fitnah. Sepatutnya fitnah. Sampaikan Istana Negara membuat laporan polis. Dan 3 orang tak ada tu. ya, saya melihat kalau keadaan orang seperti ini yang dilakukan, segera ambil tindakan. Jangan kita kata, kita dalam siasatan besok tak ada isu. Dia lagi bermewah untuk memberikan fitnah-fitnah yang berada di sekitar dan merosakkan keharmonian negara. Ini sebenarnya tidak pun sihat. Setahun lebih, Datuk. Sudah pun setahun lebih kerajaan ini berjalan. Namun kita masih lagi terbelenggu dengan isu dikatakan tindakan yang agak lemah. Pada pandangan Datuk sebagai salah seorang mantan pimpinan kepada parti politik yang pernah berada dalam kerajaan juga, apakah tindakan yang terbaik untuk pemegang-pemegang jawatan? Tadi Datuk sebutkan beberapa kementerian yang dikatakan agak mungkin lemah ke apa ke. Apakah tindakan yang terbaik untuk mereka lakukan? Saya dah beritahu awal dulu. Saya kata mesti ada satu jabatan pendawaan untuk mengenal pasti tindakan diambil segera. Ya. Satu departmen yang berkhusus untuk mengambil tindakan kepada pengkhianat dan pencelakaan ini yang merosakkan negara ini. Perlu ada, termasuk komunikasi. Kena ada satu jabatan pendawaan. Jangan biarkan mereka berbajar rela. Dan ini akan mengundang pada kita ini bergerak secara bebas hingga dan kita semua tak ada batas dan kita akan membiarkan sampai kita keliru. Apa tindakan betul ke tindakan yang ambil? Perkara itu berjalan juga. Dan akhirnya dia mudarat balik pada kerajaan. Berapa fitnah dilakukan. Termasuklah fitnah-fitnah daripada kepimpinan tertinggi. Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, beberapa perakan-rakan dalam kabinet. Dan kena ada satu guideline yang mesti dipatuhi. Dan guideline ini siapa nak buat? Takkan daripada menteri nak suruh kau buat tu, pasti tu. Kau buat tak mungkin dia berlaku begitu. As you know, Datuk Seri Anwar, dia takkan campur dalam soal-soal perasaan, tindakan sebagainya. Kau sebagai menteri, ambillah tindakan menggunakan akal bijaksana kita. Buat tindakan itu mengikut lunas kesopanan, tetapi kita tegas dalam memastikan bahawa mereka ini terheret dan dihukum. Dan ini mesti ada jabatan pendakwaan. Jangan tunggu laporan datang baru nak buat tindakan. Kau tunggu laporan datang, main 2-3 bulan, rosak minda rakyat. Masa tu tumpuan pada pembangunan negara. Sudah terlambat. Dah hilang punca. Yang sekarang nak tanya pasal kes fitnah Istana Negara. Apa berlaku? Sampai hari ni. Berbulan dah. Takkan sampai nak ambil kes tu berbulan-bulan. Dah ada faktanya jelas. Dah kita nak laporan. Ada laporan. Sebab itu saya kata setiap kementerian yang melibatkan penguatkuasaan mesti ada jabatan pendakwaan dan juga siasatan untuk memastikan bahawa tindakan tidak boleh dikompromikan, diambil segera. Dan jagalah penguasaan itu dan harmonikanlah. Dan harmoni itu sebenarnya tak perlulah nak tunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarah. Kamu menteri, buat tindakan itu mengikut lunas undang-undang. Kemudian, bila dah berlaku begitu, saya tengok sekarang macam apa gomol apa tu, bermakin habur tu tak habis-habis lagi. Dan saya tengok dia buat je tu, dia buat dia kan sebut anjing ke orang apa semua ni. Apa punya tak tahu, bila kita dah tahu dia punya kecenderaan minda. Dia cedera minda tu dah ada dah tu. Orang biol dah tu, dia panggil orang gila. Tetapi dalam masa yang sama, kita sekarang ni nak masuk ke orang gila ni masuk ke tanya rambutan. Habis cerita duduk kat sana bercampur dengan orang gila, dia bertambah gila, akhirnya dia mati pun dalam keadaan gila. Dan itu sepatutnya buat. Kalau dikatakan bahawa tindakan tak boleh diambil, susah sangat. Kau tahu dia gila. Masuk ke dalam jemputan. Dia kawan dengan orang gila, dia pun bertambah gila, dan dia mati pun dalam keadaan gila. Dan inilah yang sepatutnya dipikirkan oleh menteri-menteri. Maksud saya tu kiasan. Tetapi yang saya nak masukkan di sini ialah kena ada tindakan segera melalui kementerian masing-masing. Komunikasi. KDN. Apa nama ni,
Gobin Singh baru ni untuk apa nama dipanggil? Digital. Digitalnya dengan digitalnya. Kena ambil tindakan. Jangan lembab. Bila lembab, orang naik kepala dan berlakulah perpecahan yang luar biasa. Macam contohnya, ada siapa ambil tindakan yang si ahli parlimen kata, dia tunjuk gambar je, gambar bendera Cina, dia tunjuk. Dia tak tunjuk bendera Malaysia. Dan dia tak tahu apa ke program tu. Menimbulkan persepsi. Dia mengundang kecelakaan. Dan inilah yang berlaku bila orang dalam keadaan confused. Apa dia buat? Dia tuduhlah. Dia tuduh. Saya tengok dalam WhatsApp guru orang tak kata, Tok, buat sesuatu, Tok. Buat sesuatu. Aku nak buat apa? Aku kan berteri. Kalau aku berteri, aku dah lama aku cekuk budak ni. Tapi nak buat macam mana? Nah, itu yang berlaku. Dan saya tak tahu nak kata apa lagi dah. Yang satu perempuan pula kata, dia beri andaian. Dia kata, apa ni, kerajaan Madani ni apa nama ni menuju ke arah kehancuran agama, tidak memberikan apa nama ni siapa nama dia panggil tidak mempertahankan apabila diserang. Aku kata celakanya perempuan ni. Tapi nak buat macam mana? Ni nak tahu, pergi WhatsApp, pergi forward dekat dia. Nak dengar tak dengar sudahlah. Tapi persoalan sekarang ni, itu yang saya nampak bahawa kita membiarkan. Tak kira lah perempuan tak perempuan, bila kau dah buat fitnah, kau duduk, ambil tindakan, masuk ke dalam pendakwaan, masuk dalam lokap, bawa dia tahu langit dia rendah. Sebab kesalahan ni bukan dia kira perempuan lelaki, apa nama, tak kira. Yang dia buat salah, hukum. Buat salah, hukum. Barulah aman negara ni. Kalau tidak lagi macam ni lah. Kita nak sibuk yang kerajaan ni, sibuk untuk jaga ni, barang ni. Baru ni Datuk Seri umumkan 2,000 apa nama bonus akan diberikan. Dah dapat dah. Ha? 23 bulan ni. Dapat dah. 23. 23 ni dapat dah. Kau tengok. Datuk ni pagi kadang-kadang kerajaan dia lain yang buat, yang banyak yang buat konten yang menyerah fitnah ni banyaknya daripada kalangan kerajaan awam. Saya pun kata pelik dia awam ni. Dia duduk situ, dia orang codik. Dia kalau tak codik, dia tak kerja. Dia cikgu dan sebagainya. Tapi tenging dia tu, bila dia cakap benda-benda yang berlanggar dengan fitnah yang dia bawa tu, dia tahu tak apa dia berlaku. Saat aku duduk risau ni, Syed, cukup risau ni. Akhir zaman Rasulullah pun ada. Khawarij ni adalah pengikut setia pada Dajjal. Adakah kita nak letakkan kita ni dalam kedudukan pengikut setia Dajjal? Dajjal tu musuh Islam. Dajjal ini harus dia diperangi. Dan insyaAllah lah, bila dah datang dia besok, Nabi Isa akan turun bertedung itu, insyaAllah dia matilah, dia mampus lah. Tapi persoalan sekarang ni, adakah kita nak dimasuk dalam kategori Dajjal? Ini yang berlaku. Kalau kamu bawa fitnah, kalau kamu harap apa nama ni, kafirkan orang, munafik sana, macam ada baru ni munafik lagi. Aduh, aku pening. Katanya ulama pembohong. Bila bercakap tu, jangan hina ulama. Kita tak hina ulama, tapi yang kita nak cakap ni, dia cakap tu fitnah, bohong. Dia bercakap orang kafir, dia bercakap munafik. Dia kata tak boleh percaya, ini zalim. Kau buat perangai Khawarij ni sebenarnya kau mengundang kelompok itu dimasukkan dalam kerabat Dajjal. Adakah kita nak masuk dalam Dajjal? Sia-sia mak bapak kita beri pendidikan, melahirkan kita, membesarkan kita, menyengolahkan kita. Akhirnya kita duduk dalam keputusannya kelompok keluarga Dajjal. Kalau hendak macam itu, teruskan. Itu hak masing-masing. Tak, saya... Wow, itu dia sahabat semua. Begitu panas ya. Datuk Abdullah Sani membalun seperti yang saya katakan tadi, geng-geng kaki fitnah, geng-geng kaki menjajah, konon Islam terancam, tapi sebenarnya hakikatnya sahabat semua, mereka lah yang setiap hari ya menjajah fitnah, tuduhan palsu, membina persepsi fitnah dan sebagainya. Jadi ini amat-amat memalukan sahabat-sahabat semua, khususnya apabila parti yang terlibat ini dikatakan adalah sebuah parti Islam se-Malaysia. Tapi perangai dan kenyataan mereka itu sahabat semua, saya pun tak tahu apa nak cakap. Jadi sahabat semua, bagaimana, apa pengajaran dan juga mungkin ya pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Jadi anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.